Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang saya muliakan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Erwan. Kita sekarang sudah berada dalam siri yang ke-11 rancangan Khazanah Ilmuwan, dan kita masih lagi belum habis lagi membincangkan risalah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bertajuk Khulasatul Kalam fi Tarjihi Dinil Islam, ataupun dalam bahasa Melayunya kesimpulan kalam pada mentarjihkan agama Islam, ataupun kesimpulan kalam pada memenangkan agama Islam. Maknanya setelah tarjih ni, maknanya setelah kita pertimbangkan segala bukti-bukti semua yang ada itu, maka agama Islam lah yang menang. Agama Islam lah yang paling utama berbanding dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Begitu. Ini pendirian kita. Pendirian para alim ulama dahulu pun begitu. Tidak ada di kalangan alim ulama dahulu yang akan berkata bahawasanya agama-agama ini sama sahaja, seperti yang dikatakan oleh golongan-golongan yang keliru pada hari ini, yang telah terikut-ikut dengan ajaran kaum pluralis, yang telah menyamaratakan semua agama. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang sedemikian, kerana sudah jelas dan nyata kepada kita keutamaan agama Islam. Itulah tujuan saya membawa risalah ini untuk perbincangan, untuk menunjukkan contoh bagaimana para alim ulama dahulu membicarakan, membuat perbandingan di antara agama-agama ini. Jadi orang yang menyamakan antara agama-agama ini, puncanya tidak lain daripada kejahilan, kejahilan terhadap hakikat agama-agama yang berkenaan. Jadi kita masih lagi menghuraikan persoalan turuk, persoalan jalan, persoalan perkhabaran. Bagaimana perkhabaran tentang agama-agama ini sampai kepada kita. Dan dalam soal perkhabaran ini, kita sudah jelaskan bagaimana agama Islam itu memiliki ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang jauh mengatasi apa yang dimiliki oleh agama-agama lain. Jadi dalam agama-agama lain itu terlalu banyak keraguan tentang perkhabaran mereka. Tentang persoalan Jesus yang kononnya disalib, itu pun timbul keraguan hatta di kalangan orang-orang Kristian sekalipun. Yang ni yang Quran sebut wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin, tidak pasti betul ke yang mereka salib itu Jesus. Kerana yang kononnya pergi menangkap Jesus itu tak pernah jumpa Jesus. Quran sebut walakin syubbiha lahum, akan tetapi telah timbul kekeliruan kepada mereka. Silap-silap yang dia tangkap tu orang lain. Yang mereka salib itu bukannya Isa alaihissalam, tapi orang lain. Jadi perkara-perkara itu telah menimbulkan perdebatan yang panjang. Sedangkan itu adalah persoalan teras dalam agama mereka. Bayangkan persoalan-persoalan yang lain. Jadi siapa yang nak mengikuti perbincangan ini, banyak bahan-bahan sumber-sumber yang kita boleh ikuti. Di antaranya yang boleh kita dapati dengan mudah dalam YouTube sekarang ni adalah perbahasan oleh Ahmad Didat rahimahullah, yang banyak sekali menyentuh tentang persoalan agama Kristian ini khususnya. Baik,
kita sambung huraian An-Nabhani terhadap persoalan turuk tadi. Kata An-Nabhani rahimahullah, wa tawdihu dhalika, dan huraian terhadap perkara berkenaan. Wa in kana wadihan, walaupun perkara itu sudah sedia jelas, adalah seperti berikut. Anna Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu 40 sanatan, pada masa baginda berusia 40 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Dan baginda diwafatkan, baginda wafat tatkala baginda berusia 63 tahun. Ini kita semua tahu. Budak-budak pun tahu. Tak ada keraguan tentang itu. Tentang nama Nabi kita, nama ayah Nabi kita, itu tak ada keraguan. Umur berapa baginda diutuskan menjadi Rasul, umur berapa baginda meninggal dunia, itu semua jelas. Macam seolah-olahnya baru berlaku je. Faballagha risalata Rabbi fi muddati 23 sanatan. Maka baginda telah menyampaikan risalah Tuhannya dalam tempoh 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wa ma tawaffahu Allah Ta'ala, dan Allah tidak mewafatkan baginda, tidak mengangkat baginda, tidak mengambil nyawa baginda, illa ba'da an ata'athu jaziratul Arab, sehinggalah keseluruhan jazirah semenanjung tanah Arab itu taat kepada baginda, maknanya memeluk agama Islam. Maknanya Allah Ta'ala tak ambil Nabi kita SAW, sehinggalah Nabi kita menyempurnakan tugas dia menyampaikan Islam kepada jazirah Arab itu. Habis seluruh jazirah Arab itu beriman, menerima agama Islam, barulah Allah Ta'ala mengambil Nabi kita SAW, mewafatkan Nabi kita SAW, kerana dia memang diutuskan untuk itu. Wantashara dinuhu fil ardi, dan telah tersebar agamanya ke seluruh pelosok dunia. Warasakha ghayatar rusukh, dan agama itu tersebar dan mendalam, difahami dengan mendalam, dengan sedalam-dalamnya. Bukan maknanya Nabi sempat mengajar setengah perkara, tak sempat mengajar setengah perkara orang tak faham, setengah perkara tahap faham separuh. Bukan macam tu. Bukan setakat tersebar, bahkan tersebar dengan lengkap sempurna. Agama itu tersebar ke merata-rata tempat secara yang lengkap dan sempurna difahami. Itu yang berlaku. Dan itu fakta, bukan yang kita buat-buat, itu fakta. Bukannya selepas kepada kewafatan baginda, contohnya para sahabat bergaduh, macam mana cara nak puasa, betul ke puasa itu bulan Ramadan ataupun bulan lain. Itu tak berlaku perkara yang sedemikian. Tak berlaku, kerana telah jelas, segala-galanya telah jelas, segala-galanya telah disempurnakan. Yang tu yang disebut dalam ayat yang terakhir itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkap sempurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Jadi itu semua telah dinyatakan secara jelas
dalam Al-Quran. Jadi tak timbul sebarang keraguan tentang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Wa balaghat da'watuhu al-masyariq wal magharib. Dan dakwah baginda telah sampai ke timur dan ke barat. Wa sara lahu min al-ashabi nahwa 150,000. Dan baginda memiliki sahabat yang jumlahnya sekitar 150,000 orang. Siapa sahabat Yesus yang kita tahu? Adalah 12 orang. Hawariyin itu yang disebut pun dia orang tak disebut lebih macam tu. Yang katakan apostle tu ada dalam 12 orang, tak silap saya. Tapi sahabat Nabi 150,000. Namanya semua ada tercatat. Itu bukan pakai agak-agak ni, jumlahnya didapati setelah dikira. Setelah dikira semua dan namanya itu tercatat. Diketahui siapa, anak siapa, daripada kabilah mana, Islam tahun berapa, mati tahun berapa. Ini benda-benda gini adalah jelas dalam agama kita, direkodkan dengan baik dan sempurna oleh para alim ulama, para sejarawan kita rahimahumullah. Jadi sahabat itu ada jumlahnya 150,000. Fa innahu qad hajja ma'ahu hajjatul wida' 120,000. Kerana sesungguhnya sejumlah 120,000 orang telah mengerjakan haji wida' bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ayat yang saya sebutkan tadi dibacalah. Dalam haji wida' itu jumlah sahabat yang mengerjakannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 120,000 orang. 120,000 orang inilah yang menjadi saksi kepada kebenaran Muhammad. 120,000 orang inilah yang menjadi saksi terhadap mukjizat baginda. 120,000 orang inilah yang menyampaikan perkhabaran tentang agama Islam, tentang sembahyangnya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang zakat, haji dan lain-lain. Ini semua daripada 120,000 para sahabat ini, yang melihat sendiri, yang hidup, yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang berlaku itu. Ghaira man lam yahdurha minhum. Itu tak termasuk jumlah yang tak dapat hadir. Adalah dengan sebab-sebab tertentu yang tak dapat hadir, tak dapat mengerjakan haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang hadir buat haji itu saja 120,000. Wa qad tuwfiya ba'daha binahwi 80 yawman. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah meninggal dunia selepas mengerjakan haji itu sekitar 80 hari. Sekitar 80 hari. Lebih kurang 80 hari selepas mengerjakan haji itu, maka Nabi SAW meninggal dunia, wafat. Wa fiha anzalallahu alaihi qawlahu ta'ala. Dan disitulah di peristiwa haji wida' tadi, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redha kepadamu Islam itu sebagai agama. Fahadhil uluf al-kathira. Maka ribuan, jumlah ribuan yang banyak ini,
Puluhan ribu ini. Min ashabihi, daripada sahabat-sahabat Nabi. Wa kulluhum ahlu sidqin wa istiqamatin. Dan setiap daripada mereka adalah orang yang benar, orang yang bukan dikenali sebagai pembohong, orang-orang yang benar. Itu ahlu sidqin wa istiqamah. Dan juga orang yang istiqamah dalam agama, bukan sekejap begitu, sekejap begini. Itu juga direkodkan dalam sejarah. Wa kathirun minhum min a'lamil ulama. Dan kebanyakan daripada mereka, ramai daripada mereka adalah dari kalangan ulama yang paling alim. Bukan setakat alim, ulama yang paling alim. Sahabat kita lah, para sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalil fudala. Dan juga sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Humul ladzina naqalu dinahu. Mereka inilah yang menyampaikan agama dia. Yang kita katakan agama Islamnya sampai melalui tangan-tangan mereka inilah, usaha-usaha mereka inilah. Siapa mereka ini? Yang kita sebutkan tadi. Ahli ilmu, ahli, maknanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak berbohong. Mereka inilah yang menyampaikan kepada kita perkhabaran tentang mukjizat Nabi SAW. Ila ad'afihim fi aqtaril ard. Kepada berlipat-lipat kali ganda jumlah mereka. Ialah seperti yang kita sebut tadi. Kalau 100,000 orang daripada sahabat tadi keluar daripada Makkah dan Madinah, keluar daripada Jazirah, pergi ke pelosok dunia, timur, barat, utara, selatan, dan masing-masing, misal kata daripada 100,000 itu, seorang kita kata mengislamkan 10 orang. Daripada 100,000 dia sudah jadi 1 juta. Dan begitulah seterusnya. Pastilah lebih. Saya percaya lebih daripada itu. Takkan seorang hanya 10 orang masuk Islam. Bahkan lebih daripada itu. Jadi itu yang dikatakan ila ad'afihim fi aqtaril ard. Mereka menyampaikan Islam kepada berlipat-lipat kali ganda jumlah mereka di seluruh pelosok dunia. Li'annahum tafarraqu fi sairil bilad lil jihad. Kerana mereka itu berpecah-pecah, pergi merata-rata tempat bagi berjihad. Ada yang pergi sampai ke Afrika Utara, ada pergi yang sampai ke Spanyol, ada yang pergi sampai ke India dan China. Sebab itu diceritakan bahawasanya ada kubur sahabat di negara China. Wallahu alam, kita tak tahu, tapi ada orang yang mengatakan terdapat kubur sahabat-sahabat yang tertentu sampai ke negeri China. Maknanya pada peringkat awal lagi mereka sudah menjejakkan kaki ke negeri China. Walladzina hamalu ilmaddin wa akhbarul mu'jizat anhum minal ulama. Dan golongan yang membawa ilmu agama, maknanya para alim ulama lah, golongan yang membawa ilmu agama, golongan yang mewarisi ilmu agama, dan perkhabaran tentang mukjizat daripada mereka, daripada kalangan para alim ulama dan juga orang-orang yang budiman, wal fudala. Naqaluha ila ad'afihim wa ad'afihim. Begitu juga menyampaikannya kepada berlipat-lipat kali ganda lagi. Masing-masing itu daripada sahabat membawa kepada tabi'in, daripada tabi'in membawa kepada tabi'in. Jadi kita kena bayangkan macam sistem piramid lah. Senang cerita. Daripada yang atas sekali itu Nabi kita SAW,
Yang ke bawah tu lagi ramai dan lagi ramai. Wa hakadha kullu tabaqatin tanqulu ila ad'afiha wa ad'afi ad'afiha. Demikianlah daripada setiap generasi, setiap lapisan menyampaikan kepada bilangan yang ramai, bilangan yang berganda-ganda daripada bilangan mereka. Daripada satu generasi kepada satu generasi, jumlahnya itu semakin bertambah. Dan sekarang umat Islam ada berapa? Sekitar hampir 2 bilion. Hampir 2 bilion. وقد ألفوا في ذلك الكتب الجامعة ألوفا. Dan mereka telah mengarang mengarang kitab-kitab yang mengandungi segala perkhabaran itu. Beribu-ribu kitab. Bukan sekadar disampaikan daripada mulut ke mulut, akan tetapi juga turut dirakamkan di dalam kitab-kitab daripada awal lagi. Wa dhammanuha marwiyatihim bil asanid al-muttasilah. Dan mereka memasukkan di dalam kitab-kitab itu segala periwayatan mereka, beserta dengan sanad-sanadnya sekali. Kalau dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang tangannya begini, maka dia disebutkan riwayat daripada siapa. Terserahlah kepada pengkaji yang datang kemudian untuk membuat kajian dan perbandingan. Yang meriwayatkan berlainan, dia mesti bagi tahu dia punya sanad dia macam mana. Kalau dia kata Nabi sembahyang begini, maka mengikut riwayat siapa pula. Jadi semua itu dirakam, dikumpul di dalam ratusan ribu kitab, daripada berbagai-bagai disiplin ilmu, daripada akidah kepada ilmu fiqh, kepada ilmu sejarah, kepada ilmu hadis, dan berbagai-bagai cabang ilmu yang lain. Bil asanidil muttasilah an fulanin ila sahabah an-naqilin anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad-sanad itu semua bertali temali, bersambung menyambung, daripada seorang kepada seorang sehinggalah sampai kepada sahabat, daripada sahabat bersambung pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang menyampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinahu wa akhbarahu. Yang menyampaikan agamanya dan perkhabaran yang berkaitan dengannya. Al-musyahidina mu'jizatihi. Dan sahabat ini jugalah yang menjadi saksi-saksi terhadap mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anwarihi, dan cahaya kebenaran baginda. Dia tengok mukjizat, dia tengok bukti. Mereka ini melihat sendiri bukti kebenaran itu dengan mata kepala mereka sendiri. Ma'a tadqiqihim fi rijalil asanid ghayat at-tadqiq. Sedangkan pada masa yang sama mereka itu amat menitik beratkan persoalan kebenaran periwayatan. Jadi rijal, siapa ahli-ahli yang meriwayatkan, yang dimasukkan dalam sanad itu semua diteliti satu persatu. Mereka sanggup mengembara daripada satu bandar kepada satu bandar untuk mendapatkan kepastian terhadap sesuatu riwayat. Tak puas hati kalau sekiranya satu riwayat ini diriwayatkan oleh seorang dan orang ni tak berapa pasti dia punya ingatan dia. Ingatan dia tak berapa kuat. Dengar kata di bandar yang lain ada juga orang yang meriwayatkan hadis ini, dan ingatan dia tu perfect. Maka pengumpul hadis ini akan pergi ke tempat itu. Pastikan dia dapat
Walaupun hadis itu dia dah tahu, tapi dia nak tahu daripada sumber yang lebih otoritatif, yang lebih kuat. Tak cukup memadai dengan satu khabar sahaja. Apatah lagi kalau perkhabaran itu mempunyai kecacatan yang tertentu. Maka mereka akan berusaha mendapatkan hadis itu daripada jalan-jalan yang lain. Dan semua hadis-hadis ini dibukukan beserta dengan sanad-sanadnya, dengan mengikut kaedah yang sangat teliti. Wa qasamul ahadith bihasbi ahwalihim ila sahihin wa hasanin wa ghairi dhalika. Dan mereka membahagikan hadis-hadis itu berdasarkan hal keadaannya, kepada kategori yang sahih, kepada yang hasan dan lain-lain. Ini bukan dibuat secara sembarangan. Ada ciri-ciri, kriteria yang mesti dipatuhi untuk satu hadis itu diiktiraf, dikategorikan sebagai sahih. Kalau tak cukup syarat-syarat yang tertentu, maka dia turun darjat jadi hasan. Ada kurang syarat-syarat yang lain, maka dia turun darjatnya jadi dhaif. Jadi setiap hadis itu ada nama-namanya. Kalau hadisnya begini sanadnya, ada namanya. Kalau hadis yang begini sanadnya, ada namanya. Jadi setiap satu itu dilakukan dengan teliti, demi menjaga kesahihan periwayatan. Wa rafadul kadzabin wa hadithahum rafdan batta. Dan mereka menolak para pembohong dan hadis-hadis yang mereka cipta, yang mereka buat. Ada di kalangan manusia itu pembohong, dan hadis-hadis yang mereka buatnya juga dibukukan sebagai amaran, peringatan bahawasanya ini termasuk dalam kategori maudhu'. Jadi ada hadis namakan maudhu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu' yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dikenali sebagai pembohong ataupun pendusta, supaya tidak dikelirukan di antara hadis yang betul benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang yang berdusta. Wa bayyanu jami'a dzalika bighayati ad-dhabt wal itqan. Dan mereka menjelaskan setiap sesuatu daripada yang demikian tadi yang kita sebut tadilah, dengan penuh ketelitian. Hatta balagha hadha ad-din min kamali ad-dhabti, sehingga agama ini mencapai tahap kesempurnaan yang tertinggi dari segi ketelitiannya. Kalau bab ketelitian, tak boleh lawan agama Yahudi, agama Kristian, tak boleh lawan agama Islam dari segi ketelitiannya. Dalam agama-agama itu, kita tanya je satu perkara, mestilah timbul banyak keraguan. Betul ke ni? Betul ke ni? Jadi dalam Islam, kalau nak alusi, segala-galanya itu direkodkan dengan sempurna. Wasihhatin naqli ma lam yablughu dinun minal adyan fi salifiz zaman. Jadi apa yang dicapai oleh agama Islam tadi, yang kita sebutkan tadi, dari segi tahap kesempurnaan periwayatan itu, dari segi kesahihan periwayatan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana agama yang terdahulu. Itu tak pernah dicapai oleh mana-mana agama yang terdahulu. Hanya di dalam Islam standard itu telah dicapai. Jadi perkara ini kita akan huraikan lagi, sedikit lagi pada perbincangan yang akan datang, kerana masa kita pun sudah sampai kepada penghujung. Jadi kita tamatkan dahulu perbincangan kita setakat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.